Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Tahun 5 Falak. Saya Cikgu Zaitun akan mengajar kamu mata pelajaran sejarah untuk tahun 5. Baiklah, sebelum kita memulakan mata pelajaran sejarah kita pada kali ini, kita akan meneliti dahulu tajuk-tajuk yang akan kita pelajari pada tahun ini, iaitu tajuk yang pertama adalah Institusi Raja Payung Negara. Untuk tajuk yang kedua, agama Islam di Malaysia. Kemudian, bahasa Melayu warisan kita diikuti dengan kedaulatan negara dicabar. Seterusnya, bangkit berjuang penjajah ditentang. Kemudian kita akan meneliti sejarah kemerdekaan negara kita. Kemudian kita juga akan mempelajari peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu teras kedaulatan negara. Kemudian kita akan melihat Jata Negara sebagai salah satu lambang kebanggaan negara kita. Kemudian diikuti dengan bendera kebangsaan Malaysia, lagu kebangsaan Malaysia, bahasa kebangsaan, bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Itu adalah antara tajuk yang akan kita pelajari. Rumusannya, untuk mata pelajaran sejarah tahun 5, kita akan mempelajari sejarah negara kita, iaitu negara Malaysia. Baiklah, kita teruskan tajuk kita, iaitu Institusi Raja Melayu Payung Negara. Sebelum itu, saya akan menerangkan kepada kamu, iaitu Institusi Raja di Tanah Melayu telah wujud sejak zaman Kerajaan Melayu awal lagi. Pemerintahan ataupun institusi raja ini menjadi tunggak kepada sesebuah pemerintahan ataupun kerajaan pada suatu ketika dahulu. Dan sejak zaman dahulu lagi, iaitu sejak zaman Kerajaan Melayu awal lagi, raja adalah pemerintah ulung atau pemerintah utama dalam sesebuah negeri. Jika kamu lihat pada slide yang saya paparkan, terlihat gambar iaitu institusi Raja-Raja Melayu sejak zaman dahulu lagi. Kita akan lihat pula iaitu berkaitan dengan hierarki pemerintahan pada zaman dahulu. Puncak pemerintahan adalah raja ataupun sultan. Kemudian diikuti dengan keluarga ataupun kerabat diraja. Kemudian pembesar dan pentadbir. Seterusnya ulama, kemudian rakyat biasa, rakyat bebas, dan pada ketika dahulu masih lagi terdapat golongan yang disebut sebagai rakyat hamba. Jadi di sini kita lihat bahawa institusi raja adalah tunggak kepada pemerintahan sesebuah negeri. Sebelum itu saya nak jelaskan kepada kamu, pada zaman dahulu iaitu zaman Kerajaan Melayu awal, pemerintah tertinggi dipanggil sebagai raja. Tetapi setelah kehadiran Islam sebagai agama di Tanah Melayu, maka gelaran raja telah ditukarkan kepada gelaran sultan. Namun begitu, masih ada lagi negeri yang mengamalkan ataupun mengekalkan panggilan pemerintah utama mereka sebagai raja. Contoh yang jelas adalah kita boleh lihat iaitu di negeri Perlis. Perlis masih mengekalkan panggilan sultan mereka sebagai raja. Okey, baiklah, kita akan tinjau pula iaitu negeri-negeri yang mempunyai sultan ataupun raja. Di sini kamu boleh lihat pada muka surat 5 dalam buku teks kamu. Di situ tercatat negeri-negeri yang menggunakan raja dan sultan sebagai pemerintah. Yang pertama sekali ialah negeri Perlis, kemudian ikuti Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Perak, dan yang istimewa sedikit, yang lain daripada yang lain, iaitu Negeri Sembilan yang menggunakan gelaran Yang di-Pertuan Besar. Jadi, mengapa Negeri Sembilan berbeza, itu akan diperjelaskan kemudian.
Negeri Sembilan menggunakan gelaran yang agak berbeza daripada negeri-negeri lain. Okey, baiklah. Di sini juga dalam slide yang kamu lihat itu ada dipaparkan wajah-wajah sultan kita pada masa kini. Sultan Perlis, Sultan Terengganu, Sultan Johor, Sultan Selangor, Sultan Perak sendiri dan yang di-Pertuan Agong kita, Sultan Kelantan. Okey, jadi di situ kamu boleh lihat senarai contoh-contoh sultan yang ada pada hari ini. Kemudian kita akan lihat kepada tajuk iaitu yang disebut sebagai Raja Berdaulat. Bagaimana bermulanya kisah berkaitan dengan Raja Berdaulat. Raja Berdaulat ini bermaksud ialah raja yang sangat ditaati. Segala titah perintah baginda haruslah kita sebagai rakyat mentaatinya dan mematuhinya. Itu yang kita sebut sebagai taat kepada titah perintah raja. Raja perlu kita hormati kerana baginda adalah tunggak pemerintahan sesebuah negeri ataupun negara kita. Dan untuk pengetahuan semua, negara kita diperintah ataupun ditunjangi oleh yang di-Pertuan Agong. Manakala di setiap negeri terdapat sultan-sultan ataupun raja negeri-negeri sendiri. Itu yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan Raja Berdaulat. Daulat bermaksud lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Di mana sultan berkuasa terhadap kerajaan yang diperintah. Okey, ejaan terhadap tu kalau nanti kamu betulkan ada sedikit kesilapan kepada ejaan terhadap tu. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat pribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Sebagai seorang raja, baginda haruslah berwibawa dalam melaksanakan pemerintahan sesebuah negeri. Manakala derhaka pula membawa maksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Ianya bertepatan dengan kata-kata pahlawan ulung bangsa Melayu. Sebagaimana yang kamu tahu, iaitu Hang Tuah adalah pahlawan ulung bangsa Melayu yang tiada galang gantinya hingga ke hari ini. Apa kata Hang Tuah? Pantang derhaka kepada raja. Itulah yang menjadi pegangan rakyat-rakyat dahulu, iaitu menunjukkan bahawa begitu taat setianya rakyat terhadap raja. Baiklah, kita akan lihat peranan ataupun tugas-tugas sultan ataupun raja kerajaan Melayu awal. Okey, kita lihat satu persatu. Raja dan sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Pada zaman dahulu, raja dan sultan adalah menjadi ketua secara mutlak, iaitu baginda berkuasa penuh di atas pemerintahan negeri baginda sendiri. Baginda berkuasa dalam undang-undang, pentadbiran maupun keagamaan. Seluruh kuasa terletak dalam tangan sultan. Kemudian, raja dan sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, iaitu jelas pada zaman dahulu, raja adalah memegang kuasa mutlak tampuk pemerintahan sesebuah negeri. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Jelas apa yang diterangkan, iaitu raja berkuasa mutlak. Raja dan sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Namun begitu, di sini kita kena ingat, walaupun pada zaman dahulu raja mempunyai kuasa mutlak, namun baginda akan dinasihati
oleh para pembesar dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu keputusan. Orang yang sangat berpengaruh dalam menasihati raja ataupun sultan pada ketika dahulu, suatu ketika dahulu, iaitu dipanggil sebagai bendahara. Bendahara memainkan peranan penting dalam menasihati sultan untuk membuat sesuatu keputusan. Peranan bendahara pada masa kini kita boleh samakan dia dengan peranan Perdana Menteri pada masa kini. Okey, kemudian kita lihat apa perbezaan. Okey, zaman penjajahan British, apabila penjajah telah menakluk negara kita ataupun tanah Melayu pada ketika itu, maka berlaku satu rombakan yang sangat menyedihkan, terutama sekali terhadap kuasa-kuasa raja. Apa yang dilakukan oleh pihak British atau pihak penjajah, walaupun mereka mengekalkan raja ataupun sultan sebagai ketua negeri, namun raja dan sultan telah hilang kuasa mutlak dalam pemerintahan. Seolah-olah pada zaman penjajahan dahulu, raja dan sultan ini hanyalah menjadi boneka di dalam pemerintahan. Itu yang berlaku ketika zaman penjajahan. Amat menyedihkan, terutama sekali untuk bangsa kita sebagai bangsa Melayu. Raja dan sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Hanya itu kuasa yang diberikan kepada raja, iaitu menjadi ketua agama dan juga menjadi ketua adat istiadat. Lain daripada itu, semuanya ditentukan oleh pegawai yang dilantik oleh pihak penjajah. Itu yang berlaku pada zaman penjajahan, terutama sekali ketika zaman penjajahan British. Mereka menjadikan raja pada ketika itu hanyalah sebagai pemerintah boneka. Kemudian, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk menguruskan pentadbiran negeri. Di sini jelas kita dapat lihat bahawa yang berkuasa dalam mentadbir negeri pada ketika itu di zaman penjajahan ialah penasihat. Penasihat British yang telah dilantik oleh pihak British untuk melaksanakan pentadbiran. Kalau sebelum ini kita biasa dengar gelaran Resident British, Governor British ataupun penasihat British telah diletakkan di negeri-negeri tertentu di tanah Melayu sebagai pemerintah dan mereka menguasai sepenuhnya pemerintahan, termasuklah dasar, peraturan, undang-undang, kehakiman, semuanya dikuasai oleh pegawai yang dilantik oleh pihak penjajah. Sultan hanya berkuasa dalam bidang agama sahaja. Itu yang berlaku pada zaman penjajahan. Begitu drastik perubahan kuasa yang dilakukan, rampasan kuasa yang dilakukan oleh pihak penjajah daripada sultan-sultan kita pada zaman penjajahan. Kemudian kita lihat pula tidak banyak bezanya pada zaman pendudukan Jepun. Raja tetap menjadi ketua negeri. Namun begitu, kuasa mutlak raja telah pun dimusnahkan. Raja atau sultan hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Gubernur Jepun yang menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Sama sahaja. Ketika British menduduki tanah Melayu dan ketika Jepun menduduki tanah Melayu, kuasa raja tetap dirampas. Itu yang berlaku. Okey, kita lihat pula kedudukan raja selepas kemerdekaan hingga kini. Bagaimanakah kedudukan raja kita pada hari ini? Iaitu, pada hari ini, raja kita adalah raja berperlembagaan. Iaitu sistem raja berperlembagaan telah diperkenalkan di seluruh negeri-negeri di tanah Melayu setelah kita mengecapi kemerdekaan.
kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri, di mana raja diberi kembali kuasa walaupun tidak sepenuhnya, tetapi raja berkuasa dengan mengikut apa yang terdapat dalam perlembagaan. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar ataupun dibantu oleh Majlis Eksekutif. Okey, bagi setiap negeri akan dilantik seorang yang diberi jawatan sebagai Menteri Besar. Menteri Besar ni adalah pembantu kepada sultan ataupun raja di setiap negeri di Malaysia pada hari ini. Peranan Menteri Besar ini kita boleh samakan juga dengan peranan Perdana Menteri ataupun menteri-menteri ketika zaman pembesar-pembesar ketika zaman Kerajaan Melayu awal, di mana Menteri Besar ini berperanan untuk menasihati sultan dalam membuat sebarang keputusan. Kemudian, institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Yang di-Pertuan Agong ini sebenarnya ialah mengetuai sultan-sultan bagi setiap negeri di peringkat persekutuan. Nanti kita akan pelajari bagaimanakah yang di-Pertuan Agong dipilih, bagaimanakah yang di-Pertuan Agong dilantik. Jadi kita akan tahu bahawa setiap sultan di setiap negeri di Malaysia ini berpeluang untuk dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong. Dan kita tahu hari ini yang di-Pertuan Agong kita adalah datangnya dari negeri Pahang. Okey, kalau kamu dapat menyaksikan, selalu menonton TV dan sebagainya, kamu akan mengenali siapakah yang di-Pertuan Agong kita pada hari ini. Iaitu kita bertuah kerana mempunyai seorang yang di-Pertuan Agong yang begitu berjiwa rakyat. Okey, kemudian kita akan lihat iaitu 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Jadi, jelas di sini jawatan yang di-Pertuan Agong dilakukan secara penggiliran. Iaitu penggiliran ini dilakukan selama 5 tahun sekali. Setiap orang sultan dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong dalam tempoh masa 5 tahun. Kemudian, jawatan yang di-Pertuan Agong tadi akan diserahkan kepada sultan negeri lain mengikut penggiliran yang telah ditetapkan. Kemudian, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh jemaah menteri. Ini yang saya katakan tadi, bahawa Perdana Menteri memainkan peranan sebagai penasihat raja ataupun sebagai bendahara di peringkat persekutuan. Bagi setiap negeri pula, Menteri Besar memainkan peranan sebagai bendahara untuk setiap negeri bagi memberi nasihat kepada sultan-sultan di setiap negeri. Okey, di situlah kita dapat melihat perbezaan kuasa dan kedudukan sultan ataupun raja-raja mengikut peredaran masa. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja yang saya dapat jelaskan kepada kamu. Dan tugasan kamu ialah, yang pertama sekali, saya nak kamu mencatat atau melukis carta kedudukan hierarki masyarakat di zaman Kerajaan Melayu awal, iaitu carta yang kita panggil sebagai tiga segi tu, piramid tu. Okey, kamu dapat lihat carta piramid tu yang ada sultan atau raja, kemudian diikuti dengan keluarga dan kerabat diraja, pembesar dan pentadbir dan sebagainya. Saya nak kamu catat dalam buku latihan sejarah kamu. Saya kendaki kamu memiliki buku latihan sejarah garis 1, sama ada buku kecil ataupun buku besar. Saya terima kedua-duanya. Kamu boleh pilih sama ada kamu nak gunakan buku kecil ataupun buku besar tapi buku garis 1. Di bawah tajuk untuk
hari ini iaitu kamu tulis Institusi Raja Payung Negara. Okey, kamu tulis Institusi Raja Payung Negara. Kemudian kamu lakarkan piramid hierarki kedudukan pemerintahan semasa zaman Kerajaan Melayu awal. Diikuti dengan sultan, kemudian keluarga kerabat, pembesar, ulama, rakyat bebas dan hamba. Ini hanyalah ada pada zaman Kerajaan Melayu awal. Tetapi untuk hierarki masyarakat masa kini. Untuk hierarki masyarakat masa kini, okey, Cikgu nak kamu cipta satu piramid lagi menunjukkan hierarki masyarakat masa kini. Iaitu pada masa kini, kita ada sultan, kemudian kita ada di bawah sultan adalah menteri besar ataupun jemaah menteri. Kemudian kita ada di bawah sekali adalah rakyat biasa. Hanya ada 3 hierarki sahaja, iaitu sultan, kemudian diikuti dengan pembesar ataupun kita katakan sebagai ketua menteri ataupun jemaah menteri. Kemudian akhir sekali adalah rakyat biasa. Jadi sendak kamu cipta satu piramid yang menunjukkan hierarki kedudukan masyarakat kita pada masa kini. Okey, yang saya bagi adalah pada zaman Kerajaan Melayu awal. Itu pun kamu kena catat. Kamu salin balik yang ada dalam video. Kemudian satu lagi ialah kamu cipta sendiri, iaitu hierarki masyarakat pada masa kini untuk membezakan keadaan masyarakat. Kemudian saya nak kamu buka buku muka surat 5, catat negeri-negeri, nama negeri dan juga sultan ataupun raja yang mereka miliki. Contoh, okey, negeri, kemudian Perlis, okey, dia ada apa? Raja. Kedah, sultan. Perak, sultan. Kamu catat macam tu saja untuk menampakkan bahawa negeri-negeri manakah yang ada sultan di Malaysia pada hari ini. Saya rasa setakat itu sahaja latihan yang saya akan beri. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi untuk tajuk ini. Sekian sahaja. Selamat belajar dan selamat membuat tugasan. Sila hantar tugasan kamu secara personal kepada cikgu setelah selesai tugasan kamu. Sekian. Terima kasih.